Tahukah anda faktor yang paling banyak digariskan sebagai punca kematian kanak-kanak dan baby ialah kemalangan jalan raya. Lepas kemalangan jalan raya barulah datang tercekik, barulah datang lemas. Okey? Ini benda-benda yang sebenarnya ibu bapa memang kena tahu, sebab kita nak elakkanlah anak-anak kita daripada terlibat dengan situasi-situasi ataupun apa orang panggil condition yang mengarahkan dia ke arah itu kan. Anthony Loke dah mewajibkanlah untuk parents pakai kasit untuk anak-anak mereka ni yang baby, sampailah ada certain yang sampai umur 12 tahun kalau tak silap. Untuk macam saya new mummy, jadi kasit ni ialah benda yang saya rasa sangat penting untuk anak saya. Saya tak nak lah, sebab dia macam ni. Memang kasit ni sebenarnya leceh sikit lah. Leceh tu sebab kita nak kena letak anak dalam tu, anak pun kena menangis dalam tu kan, dia nak keluar daripada kasit. Tetapi positioning bila kita letak anak dalam kasit tu, it is the same as kita ni duduk dekat kerusi dalam kereta kita pakai seat belt kan, sebab kita nak stay lah bila apa-apa kemalangan berlaku, kita tak nak tercampak ke depan. Kita pakailah seat belt tu as a precaution. Memang dia tak akan menjamin 100% kita selamat, tetapi itu safety precaution, kena ingat tu. Sama juga dengan anak-anak. Anak-anak, kalau kita tak letak dalam kasit, kita nak letak dia orang kat mana? Kan? Bila kita duduk dalam kereta ataupun kita pangku anak kita, sebagai mak-mak kita memang biasa pangku anak kita kan. So, kita akan pangku anak kita macam ni. Ini kan kalau kita naik kereta, kita pakai seat belt. Anak kita tak pakai seat belt. And then kita pegang anak kita. Kalau apa-apa jadi, brake emergency, orang hentam kereta, anak yang di tangan kita tu, potensi untuk dia terlepas daripada tangan kita tu sangat tinggi. Sebab tangan kita tak ada apa-apa untuk grip dia. Maksudnya kita tak boleh kontrol tangan kita kan. Kita tak boleh kontrol tangan kita kan. Kita akan ada ability ataupun kita akan ada tendensi untuk accident, terkejut, tangan kita lepas, ataupun kita pun tak sempat nak kontrol tangan kita. Jadi kita akan terlepas anak kita lah. Ya, orang akan cakap, oh kasit ni pakai sekejap je, nanti dah tak pakai dah lepas ni, budak-budak bukan nak pun duduk dalam ni. Betul, memang budak-budak tak suka dalam kasit. Siapa suka? Kan dia macam restricted lah. Kita pun dulu masa kecil tak suka pakai seat belt sebab kita rasa macam rimas apa semua. Tetapi kita perlukan masa untuk educate. Kita perlukan latihan untuk mereka. Banyak kes dah. Dan satu lagi, kita perlukan cara pemakaian yang betul untuk kasit. Ada setengah parents salah pakaian kasit, pilih kasit yang tak selesa, tak tahu cara pakai yang betul kan, tak check betul-betul, tak belajar. Memanglah budak tu tak selesa. Jadi saya cakap dengan kawan saya, no, you have to get a car seat for your newborn child supaya dia stay dan selamat dalam tu. Kalau berlaku accident, ni situasi dia. Kalau berlaku accident, kereta kena hentam ataupun kena emergency brake kan, dia akan terkena langgar, tetapi dia dalam car seat dia tu, tendensi untuk dia tercampak tu sangat susah sebab kita lock car seat tu dengan kita punya seat belt tau. Seat belt, dia dalam tu pun ada seat belt lagi, faham tak? Susah sangat untuk dia tercampak rather than dia dengan kita, unless dia punya car seat tak function macam tu. Yang seterusnya, kebaikannya untuk ibu bapa juga, tak perlu pegang anak. Kau bayang kalau kau pergi Penang, kau nak pegang anak kau daripada KL ni 3-4 jam nak pegang dia macam tu. Kalau dia baby kan, tak ke barai tu, barai weh nak pegang macam tu. So daripada kita berpenat dan tak selamat, baiklah kita letak anak kita dalam kasit, ajar dia orang dan latih dia orang untuk duduk dalam kasit. My personal experience lah, anak saya duduk dalam kasit seawal lepas hari kan. Lepas hari baby daripada lahir sampai 3 bulan tu dia tak bising lah, sebab baby kalau 3 bulan dia macam bertenang je, berarti dapat susu macam tu kan. Tapi start dia umur 4 bulan, dia dah start fussy tau. Dia dah start macam, oh tak selesanya duduk dalam kasit ni, restrictednya, tak boleh keluar-keluar, bergolek-golek macam tu. Memang ada hari menangis. Macam kalau ada yang nampak kat Instagram, saya pernah je share, saya drive ambil daripada Taska, anak saya menangis kat belakang macam 15 minit, 10 minit, and dia nangis nak keluar. Ia bukanlah tangisan yang merisaukan, sebab bila sampai rumah, buka je pintu, hilang nangis dia, senyum terus. Maksudnya dia memang nak kita ambil waktu kita dalam kasit tu. Tetapi itulah waktunya, itulah kita parents. Parents ni bukan kerja kita menggembirakan anak-anak kita. Parents ni kerja kita ialah untuk menjaga anak-anak kita daripada mara bahaya ni. Safety precaution tu sangat penting. It's a part of effort ataupun usaha. Dah usaha baru boleh tawakal, baru boleh doa, lepas tu baru tawakal. Janganlah salah guna konsep usaha. Okay?